Namanya wa'alaikumsalam. Kerana itu niat-niat yang fasidah. Kalau seandainya ada niat itu di dalam hati kita ketika kita menghadiri macam-macam ilmu, ataupun dalam proses kita menuntut ilmu, ataupun bangkitan supaya kita menuntut ilmu, maka niat-niat tersebut tu menyebabkan kita menjadi orang yang sedang berjalan menghancurkan agama pada diri kita. Itu jaga balik pentingnya niat tu. Innamal a'malu binniyat. Sebenarnya setiap amalan itu bergantung dengan niat. Kalau ada niat-niat yang tidak betul, kita istighfar, minta ampun kepada Allah Ta'ala, kita betulkan. Kita betulkan, kita kata kita duduk ni, ya Allah, aku duduk ni, duduk dalam majlis ilmu ni kerana apa pula? Kerana mencari kekayaan-Mu, kerana ampunkan diri kepadamu, nak menyenangkan kejahilanku, nak menyampaikan kepada ahliku, nak menghidupkan agamaku, nak menekankan Islamku, nak bersyukur dengan nikmat kehidupanku, kesehatanku, fikiranku. Semata-mata semua itu lillah ta'ala. Boleh berjalan. Jadi kita kalau dekat majlis dengan anak-anak, kalau masa apa beli kita tak hafal, hafal. Jadi siapa-siapa yang boleh hafal tu dia ada hadiah. Siapa-siapa yang boleh hafal yang macam kita sebut tadi, ada hadiah berganti. Tapi niat hafal tu jangan langgar hadiah tu. Hadiah kita tak tahu berapa. Tuan-tuan maknanya lebih mampu lagi pada kita. Hadiah itu sekadar mengenang tasawuf ataupun mengenang kesungguhan dalam kita betul-betul kita nak menuntut ilmu. Kita kena apa niat ni? Kena ingat tu niat. Setiap kali kita nak keluar rumah kita pasang niat. Faham kan? Bukan saja menuntut ilmu, bahkan penyampaian itu sekali. Jadi hari ini kita nak bawa perbicaraan. Perbicaraan ini penting daripada kitab yang berjudul Kitab Ihya Ulumuddin. Tadi itu kitab yang besar, kitab karangan Imam Al-Ghazali. Namun pun kita dah tahu dah Ihya menghidupkan ulumuddin, ilmu-ilmu agama. Jadi satu kitab yang panjang lebar, dan saya bukanlah orang yang layak untuk membaca kitab ni. Sekali lagi kita cuba untuk nak mencedok beberapa buku pengetahuan yang kita boleh fahami daripada kitab ini. Begitu juga kitab syarah yang iaitu kitab Ittihaf Sadatil Muttaqin yang dikarang oleh Al-Allamah Al-Mufti Az-Zabidi, Mufti Zabidi. Dia namakan kitab Ittihaf Sadatil Muttaqin, dia syarah pada kitab Ihya Ulumuddin. Jadi hari ini tuan-tuan, agak rasa-rasanya kita melihat pada diri kita, ibu-ibu, bapa-bapa dengan sekalian, barangkali harap-harap kita ni berada dalam jumlah orang yang menuntut akan ilmu akhirat, ilmu agama. Kenapa pula? Kerana dinyatakan bahawasanya kelebihan ilmu yang kita sedang bicarakan dalam kitab yang akan datang malam ini, insyaAllah. Kelebihan ilmu sangat banyak daripada kita nak kira, dan sangat masyhur daripada kita tersebut. Banyak sangat. Maka memadailah dengan beberapa ayat dan beberapa hadis kataan yang menyatakan tentang kelebihan tersebut, yang kita jadi sebagai wakil kepada banyak kelebihan ilmu dan juga penuntut ilmu dan ahli ilmu. Iaitu antaranya iaitu Allah Subhanahu wa taala bersaksi dengan diri kita dah baca lepas ni, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwa al-azizul hakim. Syahidallahu, Allah Ta'ala bersaksi annahu la ilaha illa, bahawa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wujud dengan sebenar-benar, yang disembah dengan sebenar-benar, yang difasad dituju dengan sebenar-benar, illallah, melainkan Allah Ta'ala. Melainkan Allah SWT. Wal malaikatu, dan kemudian Allah Ta'ala sebut selepas bada'a fihi binaqsi, Allah Ta'ala mula dengan diri Allah Ta'ala sendiri, kemudian Allah Ta'ala sebut pula malaikat. Dan yang ketiga Allah Ta'ala sebut dengan ahli ilmu. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Malaikat dan ulul ilmi. Jadi dalam susunan tersebut tu, kata ulama, maka Allah Subhanahu wa taala memulakan awal, mempertamakan dengan diri Allah Subhanahu wa taala, mengkeduakan dengan malaikat, dan mengketigakan ulul ilmi. Jadi cukuplah ayat tersebut menunjukkan tentang syarafat, tentang kemuliaan dan ketinggian martabat ahlul ilmi. Tapi persoalannya ilmu apa? Satu. Yang ini tajuk perbicaraan kita. InsyaAllah. Persoalannya ilmu apa? Satu. Kemudiannya dalam apa ni? Dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman,
hal yastawi allazina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun? Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Adakah sama orang yang ada ilmu dengan orang yang tak ada ilmu? Itu pun soalan dia, ilmu apa? Ya? Mengetahui itu. Ilmu tu bahasa Arab, bahasa Melayu kata mengetahui. Ilmu apa? Jawapan dekat situ tu, Allah Ta'ala tanya tu, hal yastawi tu, adakah sama tu, tanya tu bukan nak minta kita jawab, tetapi tanya tu dinamakan dia istifham ingkari. Nak membatalkan, nak mengengkarkan bahawa la yastawi abadan, la fi dunya wala fil akhirah. Tak sama selama-lamanya di dunia dan juga di akhirat. Namun Allah Ta'ala mengangkat martabat orang-orang yang ada ilmu. Ilmu apa? Beberapa darjat. Yang mana diriwayatkan daripada kalau kita tengok daripada hadis yang telah kita baca daripada kitab Taqriratus Hadidah, yang mana daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan bahawasanya diangkatkan berapa darjat? Diangkatkan 7 kali darjat, kan? Daripada bandingan dengan orang yang tak ada ilmu tu. Orang yang ada ilmu ni, pangkat dia 7 kali darjat daripada orang yang tak ada ilmu ni. Ilmu apa? Sehingga kan kata Abdullah bin Abbas bahawa jarak di antara satu darjat ke satu darjat ialah 500 tahun perjalanan. Masya Allah ta'ala. Allah SWT berfirman dalam ayat yang lain, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah SWT mengangkat orang-orang yang beriman di kalangan kalian dan orang-orang yang dikurniakan ilmu pengetahuan beberapa darjat. Itu ayat-ayat Quran beberapa potong yang nak menunjukkan tentang kemuliaan ilmu. Tapi ingat, disebut dekat situ kalimah ilmu tu dengan ada alif dan lam. Bermakna ta'arif dia bagi makrifat. Al-ilmu tu ilmu apa soalan? Nanti belum nak jawab lagi. Kan saya akan jawab tu. Kita hari ini insya-Allah karangan Imam Al-Ghazali yang akan menjawab soalan. Dan kemudiannya kalau kita menelusuri hadis-hadis Rasulullah SAW menyatakan bahawasanya pada malaikat merendahkan sayap-sayapnya bagi penuntut ilmu. Kerana redha dengan apa yang dilakukan oleh penuntut ilmu. Dalam hadis sebelum hadis adalah hadis yang masyhur di kalangan kita, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib di atas tiap-tiap orang Islam, laki-laki perempuan. Ilmu apa yang sehingga akan diwajibkan oleh Allah di atas lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kalau kita tak tuntut kita berdosa. Ilmu apa? Masih lagi ada huruf alif lam tu. Dia kan nahwu Arab ni, kalau tak ada alif lam tu dia guna nakirah, dia panggil ilmun. Kalau ilmun ni umum, maknanya dia tu umum. Makna berbagai-bagai ilmu dia. Tapi bila datang alif lam tu, dia panggil kalimah tu jadi kalimah ma'rifat. Maknanya dia dah makrifat, dah ta'arif, jadi dengan alif lam dia dikhususkan ilmu apa. Kemudiannya dalam hadis yang lain, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan para malaikat merendahkan sayapnya bagi penuntut ilmu, sehingga ikan di dalam air pun mendoakan keampunan bagi penuntut ilmu. Itu ilmu apa? Dalam hadis yang lain, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa ada bagi Allah Subhanahu wa taala beberapa malaikat yang kerja dia berjalan dekat jalanan, yaqufuna fil turuq, yaltamisuna ahla zikri, mencari-cari, mengintai-intai, mengintip-ngintip siapa dia ke ahli zikri, mana dia majlis-majlis zikir, mana dia majlis-majlis ilmu. Az-zikri, ada kalimah az-zikri kat situ. Sehingga kalau mereka jumpa, mereka akan seru malaikat-malaikat yang lain tu, mari datang sini semuanya. Sini ada ahli zikri. Apa mereka lakukan? Mereka mengelilingi, mereka memayungi, dan mereka mendoa berkeliling sampai ke langit dunia. Sehingga kan Allah SWT berbicara, bertanyakan tentang mereka itu, yang hum ahli zikri, dalam majalisul zikri. Apakah yang dilakukan? Sedangkan Allah SWT maha mengetahui, walaupun tidak bertanya, walaupun tidak diberi jawapannya oleh para malaikat, tetapi bertanya itu kerana apa? Kerana nak berbangga dengan kumpulan itu.
Apa yang dilakukan oleh kumpulan itu, sehingga akhir Allah Ta'ala bersaksi di hadapan malaikat, bersaksilah bahawa kumpulan itu aku ampunkan dosanya. Maghfirah. Baik, ilmu apa yang sampai kita boleh kelebihan sebegitu? Itu ilmu. Persoalannya ilmu apa? Ni dia tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu, bapa-bapa yang dengan sekalian, dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali ada melakukan satu penerangan dalam awal-awal kitab beliau tentang bayanun ma budila min alfazil, keterangan tentang sesuatu yang telah diganti kefahamannya daripada beberapa lafaz daripada ilmu pengetahuan. Hari ini orang kita faham macam mana? Zaman Nabi SAW, zaman para sahabat, zaman para tabi'in, tabi'ut tabi'in, salafun as-salihin, mereka faham bagaimana pula. Jadi Imam Al-Ghazali menerangkan, i'lam, ketahui bahawa wahai penuntut ilmu sekalian, wahai orang-orang yang berjalan menuju jalan akhirat mencari keridaan Tuhan, anna mansha'a iltibasil ulumil mazmumah bin ulumil syar'iyyah tahriful asami al-mahmudah. Sesungguhnya tempat berpunca, tempat terbitnya, tempat terjadinya percampuran di antara ilmu-ilmu yang dikeji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu-ilmu yang syariat, ilmu tentang ilmu agama. Iaitulah punca berlakunya ada dalam kita tu menuntut ilmu tu ilmu agama. Majlis tu majlis kuliah, majlis tu majlis ceramah, majlis tu majlis syarah, majlis tu forum, debat dan seumpamanya. Majlis ilmu tu pada zahirnya. Tetapi tanpa disedari, terdapatnya di sana perkara-perkara mazmumah yang dikeji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana puncanya? Puncanya, kata Imam Al-Ghazali, kerana berlaku penyelewengan tahriful asami, penyelewengan kata nama. Ya, dalam bahasa, dalam literature Arab ni kan, kesusastraan Arab ni, dia ada kata nama. Kata nama ismun, kata nama. Jamak dia asma. Jamak pada kata asma asami. Kata nama. Jadi kata nama ni banyak. Kata kerja lain, kata nama lain, subjek, predikat kan. Tata bahasa Melayu. Tata bahasa Melayu tu kalau tuan-tuan dalami, memang dia tu tidak lari jauh daripada tata bahasa Arab. Kenapa? Kerana siapa yang menyusun tata bahasa Melayu, ialah Pendidikan Sabah. Kalau tak silap saya kan. Tuan-tuan kenal siapa Pendidikan Sabah? Teratak Sabah tahu? Tuan-tuan tahu siapa guru dia? Beliau adalah seorang orang alim, anak murid kepada Tuan Ali. Jangan kita tak tahu. Kalau saya tersalah, tuan-tuan betulkan, cek sejarah tadi. Beliau alim nahwu saraf, bahasa Arab. Itu sebab beliau terjemahkan tata bahasa Melayu itu tak lari daripada bahasa Arab. Kata nama, kata kerja, kata yang telah lepas, yang sedang, yang lagi akan datang. Jadi dalam bicara ismun, kata nama. Kata nama ni dalam tata bahasa Arab dia banyak. Ada kata nama, ada ismun alam, ada ismul makan, ada ismul zaman, ada ismul isim fa'il, isim maf'ul, dan seumpamanya. Yang di banyaklah pembicaraan. Jadi berlakunya punca berlakunya percampuran majlis ilmu ataupun pengajian ilmu-ilmu syariat dengan ilmu-ilmu yang dikeji oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana berpunca dengan tahriful asami ni, maknanya pemalingan, penyelewengan kata nama. Ada 5 kata nama yang tertentu. Mana dia? 5 tu. Ada disebut dekat sini ni. Maknanya i'lam anna man
anna man sya'al tibas ulumil mazmumati bil ulumi syar'iyyati tahriful asamil mahmudah wa tabdiluha wa naqluha bil aghrad al fasidah ila ma'anin ghairi ma aradahu salafus